Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, yang merupakan mukhtasar kepada kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Kita tengah bincang lagi bab melibatkan syarat-syarat puasa dah. Jadi syarat ketujuh dah kita nak bincang ini. Syarat yang ketujuhnya hendaklah ia akil. Dia berakal daripada fajar, daripada subuh sampailah pada masuk matahari sampai maghrib. Maka jika gila sekejap sahaja pun di antara waktu tersebut, batallah puasanya. Jikalau jadi gila daripada daripada minumnya yang menggilakan, diminum pada malam sekalipun. Minum tu jadi gila dah. Jadi minum malam tu dia gila pasti hari, jadi batal lah puasa dia dah. Tetapi tiada mengapa jika hilang akalnya sebab pitam. Bila akal bukan sebab gila, tapi pitam saja. Dan mabuk yang tiada dengan sengaja lah. Mabuk bukan sengaja. Jika ada dia sembuh dan siuman sekejap jua pun dalam siang hari, maka tidak batal puasanya asalnya. Jadi tak batal ni kan, jatuh. Jadi tak batal puasa dia kalau dia dia bukan gila, dia mabuk dah. Dia bukan sengaja mabuk semata ke. Selagi tidak sampai sehari penuh lah. Mabuk tak sampai sehari penuh, dia puasa tiba-tiba mabuk dah. Niat puasa tiba-tiba sehari bangun subuh ke apa, mabuk mula mabuk dia. Dia mabuk tu sebelum gorek tu ada waktu dia tak mabuk dah. Jadi tu dia tak makan gapo, tak buat perkara membatalkan puasa, kisahlah puasa dia. Dah. Tetapi jika tiada ia sembuh dan siumat dah sekejap dua dalam siang hari, maka batallah puasanya. Jadi dia tidak betul semula pitai dia tu, tak khabar. Ya kak, tak khabar apa ke? Tak khabar tu siapa ke? Apa? Maghrib tak khabar dah. Dia pitai sampai ke maghrib. Ya subuh pada maghrib tak khabar sikit abuk, maka dia tak jadilah puasa dia dah. Batallah puasa dia dah. Masalah, jikalau seorang meminum ubat pada malam kerana hajat. Kalau seorang minum ubat pada malam hari kerana hajat atau tiada hajat atau mabuk, ia pada malam atau pitam pada malam dah, maka hilang akalnya pada siang juga, hingga masuk matahari. Dia pada sebelum subuh sampai daripada subuh sampai ke maghrib dah dia pitai dah atau mabuk dah. Maka derhaka lah pada yang mabuk, tak jadilah nak. Dan pada minum ubat, jadi dosa lah dia dah. Kalau dia minum ubat tu ya pagi, ya malam mabuk, pakau siang, pakau gorek, dosa lah dia dah. Dan pada minum ubat dengan tiada hajat lah. Jadi dia terpaksa dia minum ubat tu, tahu dah. Jadi gitu. Tak minum ubat pun boleh, tapi dia minum ubat juga sampai ke tahu, sampai ke siang hari pun mabuk. Lagi batallah puasanya dan wajib qada puasanya pada hari lain lah, pada segala darurat itu dah. Jikalau sembuh salah seorang daripada mereka itu setengah hari sekalipun, jika ada ia mengerjakan dia barang yang ditegahkan itu, maka batallah puasanya. Dia buat tu, kita wajib dah kan, kalau mabuk tak sengaja. Tak sengaja, tak apalah. Mabuk yang tiada sengaja kan dah. Kalau hak sengaja tahu dah mabuk lepas sehari dah, maka ubat tu jadi power gila mabuk dah. Jadi batal puasa dia. Walaupun sekejap pun tak boleh lah. Kalau tak sengaja mabuk dia, makan bukan makan sengaja, makan ingat biasa pun lain, tiba-tiba mabuk dah, salah makan ke apa, pas ke apa sehari pun mabuk, dah sama ada pas gorek tak sampai gorek tu dia sembuh, sahlah puasa dia sebab dia bukan sengaja dah. Lagi ia derhaka dosalah, melainkan jika dikerjakannya barang yang diharuskan, maka tiadalah batal puasanya. Lagi tiada durhaka, tak batal puasa dia dah.
Kalau dia tak sengaja lah, tak sengaja. Ataupun dia haruskan, macam dia haruskan macam tak sengaja. Ataupun dia tak tahu pun ubat tu. Bolehlah sampai tahap tu dah, mabuk ketiga dah. Dan demikian lagi jikalau tidur seseorang daripada subuh fajar hinggalah masuk matahari sehingga maghrib, maka tiadalah batal puasanya. Tidur ni bukan hilang akal. Okey macam gila lah. Jadi kalau tidur sampai ya subuh, tak bangun-bangun sampai ke maghrib, puasa yang sah. Tapi dari segi sengaja tak cuai ke boleh juga jadi dosa juga dah. Syahadan haram lagi tiada sah puasa pada hari raya. Kedua hari raya lah. Jikalau daripada puasa yang fardu sekalipun. Kita nak qada masa hari raya, tak boleh. Nak qada atau lain lah. Maka tu tak jadi puasa juga dah. Pada 2 hari raya. Dan demikian lagi haram puasa pada 3 hari ayyamut tasyrik. Jikalau daripada puasa yang wajib sekalipun. Jadi nak qada tak boleh puasa pada 11, 12, 13 Zulhijjah tu. Tak jadi puasa dah. Haram lagi. Bukan tak jadi saja, berdosa lagi dah. Dan demikian lagi haram puasa pada 16 hari bulan Sya'ban. Dia kata haram terus ni. Puasa pada 16, start 16 sampai ke 30 Sya'ban tu atau 29 Sya'ban. Sehingga dekat bulan Ramadan lah. Hingga kesudahannya. Seperti sabda Nabi SAW. Iza tasafa Sya'ban fala tasumu. Yang apabila setelah setengah bulan Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Dah. Cuma ulama bahas lah. Kata haram tu kita tahulah pasal Nabi pun pernah puasa lebih daripada tu dah. Cumanya puasa lepas 15 Sya'ban ni kadang takut sambung, Nabi tak boleh sambung dengan bulan Ramadan lah. Dia Ramadan tu suku dah. Ada hadis lain pula Nabi lagi sehari 2 hari dekat dengan Sya'ban dah. Ni pula kata 15 Sya'ban jadi ada, tapi hadis tu sahih lah mengikut banyak ulama kata sahih, tapi adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal tapi kritik hadis ni lah. Dan juga dia tidak menguatkanlah hadis ni lah, dan dia ambil pendapat yang lebih sahih hadis lain kata Nabi tetap puasa walaupun lebih 15 Sya'ban. Jadi nak kata siapa hari tu tak padai lah. Buat benar hari dah, kalau terik pun makruh lah dah. Kita kata dah larangan Nabi tu makruh. Dan demikian lagi haram puasa pada hari Syak, iaitu hari Syak pada akhir Sya'ban. Ni jelas lah. Kalau kita nak hari ni 15 Sya'ban pun ada sebab ni dah tak boleh sambung di bulan Ramadan. Tambah-tambah dekat lagi lah Nabi lagi dah. Ni logik lah kita kata. Boleh tahap hari dah. Jadi pada hari Syak tu 30 Sya'ban. Kalau tak betul-betul yakin bulan Ramadan tak boleh sambung dengan bulan Ramadan dengan puasa pada 30 Sya'ban dah. Kata Umar radhiyallahu man sama yaum asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim. Yang barang siapa berpuasa pada hari Syak, pada hari 30 Sya'ban itulah, maka sebenarnya derhaka ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa lah hilang Nabi dah. Melainkan harus mempuasakan nisfu Sya'ban itu kerana biasa, atau ada ia puasa sayang sehari-hari, selang sehari-hari, atau ada ia puasa pada hari yang tertentu, itu hari Isnin dan Khamis, atau nazar, atau qada, atau puasa fardu, atau sunat, atau kafarah, atau dihubungnya puasa 15 hari dengan 16. Jadi tak boleh puasa melainkan dia teman dia dah puasa setiap selesai hari dah. Hari Ahad puasa, hari Senin tak puasa, atau hari Senin puasa, hari Rabu tak puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa pula, Khamis tak puasa, Jumaat puasa pula, gitu. Selesai hari ke apa dah. Jadi puasa selesai hari ataupun puasa Isnin Khamis. Siapa kalau lepas 15 Sya'ban dia puasa juga, sebabnya 15 lepas 15 Sya'ban tu terbiak dia setiap hari Isnin Khamis sepanjang tahun. Tiba-tiba mari bulan Sya'ban, Isnin Khamis juga. Siapa ke lepas 15 Sya'ban pun, 15 Sya'ban ke atas pun, dia Isnin Khamis terbiak dia boleh puasa dia. Atau puasa qada, tak qada lagi puasa tahun lepas ni, atau puasa nazar boleh lah. Sunat fardu kafarah, puasa kafarah, ataupun puasa yang kapit dah 13, 14, 15, ataupun 14, 15, 16 lah, lebih dah 15, 16, 17. Kalau kapit gitu dibolehkan. Kita kata tu tak padan, kata haram lah, kata makruh boleh. Asal kalau sama gini boleh dah. Tetapi jika puasa ia pada 15 hari lagi, berbuka ia pada 16 hari bulan, maka tiada harus baginya puasa kemudian daripadanya. Yang puasa yang tiada bersebab, iaitu puasa yang lain daripada yang tersebut itu. Jadi kalau dia ni puasa straight 1 sampai 15 puasa,
Dah. Dah. Pada 16 je buka dah. Lepas puasa 17 tak boleh lah. Dia kena berhenti lah. Kecuali sebab hak sana lah kita cerita dah. Seperti sabda Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini illa rajulan kana yasumu yawman falyasumhu. Rahul Bukhari wa Muslim. Jadi janganlah kamu mendahulukan puasa sehari atau 2 hari pada bulan Ramadan, melainkan lelaki yang ada puasa tiap-tiap hari, maka hendaklah ia puasa. Boleh puasa lah. Dia ni tak tahu dah kuat setang mana. Bukhari Muslim ni kuat ni. Jadi dia kata jangan mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Ni lah kena sehari atau 2 hari. Sebelum Ramadan tu, Syaban tu 30 atau 29 tu asal puasa dah. Kecuali dia temiak dah. Dia temiak dah puasa tiap-tiap hari. Maka boleh puasa dah. Puasa jenis puasa selesai hari kau kan. Temiak dia lah. Adapun haram pada hari Syak itu dengan 2 sebab. 30 Syaban tu boleh puasa 2 sebab. Kenapa Nabi lagi tu dah? Dia kata haram lah. Ni logik nak kata haram dah. Lepas 15 Syaban ni kata haram pun payah juga dah. Pertama haram kerana ia hari Syak. Dia kata sebab dia kata haram 30 Syaban dah. Yang kedua kerana ia akhir hari Syaban. Maka hari Syak itu iaitu hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Apabila berhimpunlah segala manusia berkata-kata pada melihat bulan dengan tiada naik saksi seorang yang adil atau naik saksi yang tiada diterima saksinya, iaitu sahaya, hamba sahaya atau perempuan atau fasik atau kanak-kanak, jikalau banyak sekalipun, maka hasil daripada saksi mereka itu syak pada melihat bulan pada malam itu. Ini tak jelas lah yellow ke tak. Adapun sebab ghubar tak jelas tu dah, ada debu ke ada awal banyak ke, itu tiada dinamai syak. Gitu pula, tak nama syak pula dah. Kalau kira dah. Lagi tak boleh lah, lagi tak nampak dah. Dia kira gitu. Hari syak pun tak boleh. Kalau hal betul-betul tak nampak, lagi tak boleh dah. Habis itu dah. Fasal pada menyatakan segala yang wajib atasnya puasa dah. Siapa dia hak wajib puasa? Bermula syarat wajib puasa Ramadan itu 4 perkara. Pertama, akil. Berakal lah. Orang berakal bukan gila wajib puasa. Maka tiada wajib puasa atas orang yang gila. Orang gila tak wajib lah puasa. Yang kedua wajib puasa ni. Yang keduanya wajibnya balik. Maka tiada wajib atas kanak-kanak. Tak siapa. Kanak-kanak wajib atas kanak-kanak. Ada atau qada. Jadi kedua ni balik. Orang balik kalau dia tak wajib atas kanak-kanak ataupun ada nak qada pun tak wajib lah bagi kanak-kanak gitulah cerita nak. Ketiga, Islam maka tiada wajib puasa atas kafir yang asli. Jadi kafir asli tak wajib. Kalau dia murtad Islam, lepas murtad, lepas tu dia 2-3 tahun masuk Islam mula, dia kena qada semula puasa-puasa dia masih murtad. Keempat, kuasa ialah maka dia boleh puasa. Maka tiada wajib puasa atas yang tiada kuasa dah. Orang sakit ke tak mampu tak boleh puasa, tak wajib puasa dah. Seperti sangat tuanya atau sakitnya dan wajib atas wali menyuruh kanak-kanak puasa dah. Habis sikit dah. Jadi orang sakit atau orang tua sangat, ia tak wajib puasa, boleh bayar itulah. Panggil kafarah ke ataupun gitulah dah. Denda dah. Dan ataupun bayarlah fidyah puasa dah. Dan wajib atas wali menyuruh kanak-kanak puasa tak kala umurnya 7 tahun. Wajib juga. Bukan semaya saja puasa, wajib dia suruh umur 7 tahun. Dan dirotak akan dia pada meninggalkan puasa jika umurnya 10 tahun. Supaya kias dengan semaya lah, kias dengan semaya.
Pasal pada menyatakan harus berbuka puasa bermula harus bagi berbuka puasa pada orang yang sangat sakit, iaitu seperti kesakitannya yang harus dengan dia tayamum dah. Serupa dengan tayamum lah. Maksudnya sangat-sangat sakit dia sangat sakit, maka dia kalau puasa jadi mudarat, dan jadi masalah ke dia, maka dia boleh buka puasa. Kerana takut ia akan bertambah-tambah penyakitnya sebab puasanya. Seperti firman Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Yakni barang siapa yang ada daripada kamu sakit atau pergi-pergian, maka puasa ia pada hari yang lain. Jadi barang siapa yang sakit man kana maridun aw ala safarin, ataupun dia dah masa musafir, maka dia boleh ganti dengan hari yang lain lah, gitulah. Dan demikian lagi harus berbuka puasa bagi orang yang takut akan binasa dirinya takut dia bahaya atau pada suatu anggotanya binasa atau hilang manfaat daripada anggotanya sebab puasa maka wajiblah diikut ia berbuka puasa seperti uzur yang harus tayamum macam itulah, macam terdesak sangat, macam kalau tak ada air doa lalu kena tayamum, gitulah ceritanya. Kalau sakit doa, siapa kena buka boleh buka dah. Bagi yang takut akan mudarat dari kerana memberi mudarat akan dia, itu haram. Jadi kalau puasa siapa akan menjadi mudarat, jadi tak boleh lah, dia kena buka puasa dah. Dan demikian lagi harus berbuka puasa kerana ghalabah, lapar, telajak lapar atau telajak dahaga, jika takut ia akan binasa dirinya. Kesakar bahaya pula dah. Daripada puasa salah suatu daripada keduanya, iaitu seperti uzur yang mengharuskan tayamum. Seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Yakni tiada dijadikan oleh Allah atas kamu dalam agama daripada kesukaran. Dan lagi firman-Nya yang maha tinggi, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Yakni janganlah kamu bunuh akan diri kamu. Dan lagi firman-Nya, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Yakni janganlah kamu binasakan akan diri kamu. Jadi janganlah siapa binasa diri kamu dah. Puasa sampai mati ke diri bukan dia dah. Dan demikian lagi harus berbuka puasa bagi musafir yang lanjut, yang seperti safarnya. Jadi harus, bukan afdal harus. Ikut mazhab kita harus. Lagi mubah harus, tetapi tiada harus berbuka puasa pada safar yang singkat, iaitu kurang daripada 2 marhalah. Tak sampai 2 marhalah tak boleh buka puasa dah. Dan safar yang haram, tak boleh juga dah. Safar jauh pun haram, tak boleh juga. Seperti yang telah tersebut pada bab solatul musafir dah. Ia kiyah dengan semaya musafir. Nak qasar ni janganlah musafir maksiat dan safar maksiat. Iaitu barangkali safar yang harus, maka harus berbuka puasa. Kalau dia musafir yang harus, boleh buka puasa dah. Dan barangkali safar yang tiada harus, maka tiada harus membukakan dia puasa dah. Maka tiada harus di sini berbuka puasa jika ia safar daripada negeri kediamannya, kemudian daripada fajar. Jadi ia boleh buka puasa jika ia safar daripada negeri kediamannya, kemudian daripada fajar lepas subuh. Tetapi jika kedatangannya sakit, maka harus baginya berbuka puasa lagi tiada makruh. Kali sakit tiada makruh. Jadi sekarang ni maka tidak harus di sini berbuka puasa jika ia safar daripada negeri kediamannya. Gini. Masa hari dia buka puasa tu, masa dia start musafir tu, dia tak ada tubik daripada negeri dia sebelum subuh dia. Jadi sebelum subuh tu dia tak ada tubik negeri dia kena puasa, start negeri dia kena puasa dulu dah. Kalau dia tak cakap baru buka puasa, sakit ke apa lah. Kalau dia tak sabar sehari tu ikut kaedah jam dulu berjalan sehari tak letih lagi dah. Hari kedua tu baru nak start buka puasa pun dah. Dan demikian lagi harus berbuka puasa jika ada safarnya itu dahulu daripada fajar. Dia boleh buka puasa kalau dia start perjalanannya sebelum subuh. Nak jalan jauh sebelum subuh tolak dah. Lepas tu tengah jalan tu letih tak
dia boleh buka puasa. Jikalau ada ia berniat pada malam sekalipun, walaupun niat nak puasa dah, tapi start musafir sebelum subuh, start jalan sebelum subuh, jadi dia tu boleh buka puasa dah. Ikut gitulah kaedah umumnya. Tapi gitulah, secara umumnya lebih afdal puasa mengikut mazhab kita ni, kecuali siapa masyakkah sulit dah. Ya sebenarnya gitulah, dan jangan kita samakan antara masyakkah kesulitan. Ya masalah qasar ni sendiri, musafir sendiri ni sebenarnya hak jelasnya ialah syariat qasar lah, pendek semaya dah, hak tu je. Tapi untuk jamak ni ada khilaf. Jamak ni banyak khilaf lah. Mazhab Hanafi tak boleh nasuh dah. Qasar ni sepakat boleh berlaku dia qasar apabila musafir qasar. Tapi ketika jamak ni ada khilaf. Ada kata tak boleh lagi. Jamak suruh jamak apa kata jamak suruh jamak itulah rapat-rapat semaya akhir waktu zuhur dekat asar dah. Bukan jamak sungguh dah. Jadi jamak tu jadi khilaf pula dah. Jadi kita untuk elak khilaf, lebih baik kita tidak jamak, kecuali kita sulit tengah jalan sulit kan boleh jamak. Begitu juga ada isu sebenarnya ni orang gagal. Dr. Abdul Basit dia kata boleh jamak siapa rumah boleh jamak tamam penuh dah. Okay, nak berhenti tengah jalan payah dah. Dengan anak tidur, dengan anak payah nak jaga dah, dengan pakaian cemar lah, apa masalah dah. Nak berhenti tengah jalan tak boleh modal dah. Kalau siapa rumah nak berhenti masjid dekat-dekat rumah tak boleh modal juga. Ada pendapat tu kata semaya luar pagar rumah nak. Tidak fakih setara tu dah kita kata dah. Baik masuk dari rumah tu keluar luar pagar pada apa dah. Jadi lebih kita kata mendapati maqasid syariah, tujuan agama untuk memudahkan umat, untuk menyelesaikan masalah umat ialah qada semaya jamak di rumah lah. Walaupun ada pendapat dia kata lebih kuat dalam mazhab kita yakni qada. Tapi ada pendapat yang kira tidak kuat lah. Tapi ada pendapat yang kuat juga. Ada qafal ke apa orang besar ni, Ibn Muzir dan sebagainya, ada kata boleh dah. Jadi oleh sebab itu tambah lagi mazhab Hanbal dia kata boleh seluruhnya dah. Jadi kita lah ambil lah sesuai dengan zaman lah ni. Jadi suka kita nak berhenti mana-mana. Zaman Nabi tak apa jalan jauh, dia akan berhenti mana-mana dulu dah. Kita ni style nak kereta dah. Nak berhenti tengah jalan tepi jalan sebab salah lah kan nak kereta sampai rumah tu dah. Dan dengan lah tambah dah ni berjalan tak boleh berhenti kok. Bukan pun zaman dulu dah. Zaman dulu je tambah pada pasir dekat luar jalan je boleh berhenti mana-mana pun tak. Kita kan nak berhenti tu jadi masalah lah. Jadi bolehlah jamak di rumah. Begitu juga sini puasa-puasa safar ni. Walaupun kita kata boleh tidak musafir boleh buka puasa kalau dia timbul kesulitan dah. Kalau tidak timbul kesulitan kita tak usahlah buka puasa, kita puasa lah gitulah. Jadi demikian lagi jikalau orang puasa itu sakit atau ada ia yang musafir itu dalam puasa. Kemudian jika dikendaki keduanya berbuka puasa maka harus membukakan dia lagi tiada makruh. Dia kata tak makruh. Kalau orang kata sakit ataupun itulah musafir dah. Tak makruh dia buka puasa dah. Haram pun tak kali sakit dah. Makruh pun tidak dah. Adapun puasa dalam safar itu terafdal daripada membukakan dia. Ya ni dah. Puasa ketika musafir itu lebih afdal daripada buka puasa lah dah. Jika tiada mudarat lah, tiada kesakitan masyarakat sakit dah. Tetapi jika takut yang musafir itu dengan puasa itu akan jadi mudarat. Puasa tu jadi mudarat ketika musafir dah. Fil hal atau istiqbal pada keadaan sekarang dah ataupun pada mendatang dah. Maka berbuka puasa itu lebih terafdal. Tetapi wajiblah diikut membukakan dia jika ada mudarat yang harus dengan dia tayammum dah. Jadi secara umumnya kalaulah mungkin ada masalah besar lepas ni dah dia tak buka puasa barulah dia boleh buka puasa. Kalau tidak kan tetap tak boleh lah. Boleh puasa lah dalam musafir pun dah. Mudaratnya haruslah nak. Dan jikalau ada yang shaim oleh puasa itu berpenyakit sentiasa maka harus baginya meninggalkan niat atau ada penyakit berputus-putusan umpamanya demam ia pada suatu ketika dan sembuh ia pada suatu ketika yang lain maka ditiliklah. Jika ada ia daripada ketika memulai puasa maka harus baginya meninggalkan niat pada malam dah. Jadi sakit
Dah. Nak start puasa tu malam tu sakit, demam kuat. Kata boleh puasa esok. Boleh lah dia. Malam tu lagi tak niat nak puasa esok dah. Kira tak niat macam niat tak usah puasa dah. Jika tiada demikian itu maka wajiblah atasnya berniat pada malamnya dah. Jadi kalau dia rasa tak sakit malam tu tak demam kuat dah. Jadi dia tak sakit kuat malam tu maka dia kira esok puasa lah dulu dah. Sakit mendatar lepas ni tengah-tengah sihat gitu sakit. Siapa kena buka tu lain kira pula dah. Jadi kena niat buka niat puasa dulu dah. Maka jika kedatangan penyakitnya dan berkehendak ia kepada membukakan puasa pada siang hari itu dah, maka harus ia membukakan dia. Gitulah. Boleh buka puasa lah dia dah. Boleh sakit sihat gitu. Jadi start siap mula-mula tu kena niat puasa dulu kalau dia dalam keadaan sihat, tidak sakit kuat masa tu dah. Dan apabila baliglah kanak-kanak atau mungkinlah musafir atau sembuhlah yang sakit tak kala ada mereka itu dalam puasa, lagi ada mereka itu berniat pada malam hari, maka haramlah mereka itu membuka puasanya. Kerana hilang sebab yang mengharuskan membukakan dia. Dia main malam tu tapi dia niat puasa lagi. Lepas tu tengah-tengah hari tu siap ada main dia. Jadi dia kena teruskan puasanya, tak boleh nak buka puasa dah. Jadi kerana itulah jikalau jima' salah seorang daripada mereka itu pada ketika puasanya, maka wajiblah atas mereka itu menqada puasanya lagi memberi kafarah. Dia kena itulah. Dia bayar kafarah lah. Walaupun sakit boleh jima' juga dah. Tapi jikalau tiada ada mereka itu puasa atau tiada berniat pada malam harinya, maka sunat mereka itu imsak. Kerana menghormati waktu. Ni baru panggil imsak dah. Ada bicara fiqh mazhab kita lah dah. Iaitu imsak kalau dia ni musafir, sapak kapur dah. Dia ni tak puasa dah ni musafir tu sapak kapur dah. Dia kena buat dalam puasa dah kata imsak dah. Ataupun dia ni orang hik dah. Hik ni makan gapo relax dulu dah. Tiba-tiba berhenti hik dah. Dia tak boleh dah puasa itu dah. Puasa tak jadilah pasalnya baru suci dah. Dia boleh semayik lah tapi puasa tak jadi. Tapi lepas tu dia kena imsak. Tu ada perbincangan lah. Ada khilaf banyak lah lebih cepat ni. Begitu je orang kira dia sakit malam dia ingat pakai niat terpuasa lah kali tak. Takut tak cekak dah. Tiba si hari tu sihat dah. Sihat. Masa dia sihat dia start sihat tu. Sampai ke maghrib tu mau ada imsak dia kata gitulah. Dan tiada wajib atas mereka itu imsak tapi tak wajib. Dah molek saja. Kerana harus pada mereka itu berbuka puasa. Mereka ni muka sakit malam kira tak mungkin pas sudah tak cekak lah esoknya. Tiba-tiba sihat dah pula, berasa segar pula dah sihat gitu. Maka dia kata sunat, tidak wajib lah untuk dia imsak dah. Tidak wajib sunat untuk dia imsak menahan diri dia perkara membatalkan puasa. Macam orang nak puasa pada hari dia tidak puasa dah. Tapi tidak wajib lah, sunat saja. Dan demikian lagi sunat imsak pada setengah hari kemudian daripada hilang uzur, iaitu seperti perempuan yang suci daripada haid. Suci daripada haid tengah-tengah hari. Dia ni tak boleh puasa dah dah. Puasa-puasa kan niat malam. Niat puasa tak jadi masa tu dah. Jadi dia kena imsak menghormati bulan Ramadan tu, dia tak boleh makan ke apalah. Atau nifas, suci daripada nifas, atau yang sembuh daripada gila, atau yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam tengah-tengah bulan Ramadan. Masa siang bulan Ramadan. Atau yang berbuka puasa kerana sangat dahaga. Atau kerana sangat lapar, demikianlah kata matan minhajul qawim. Begitulah dia kena molek imsak satu dah. Ni baru bincang imsak, mana ada imsak sebelum subuh 10 minit, mana ada dah. Kitab fiqh pun tak ada dah. Lepas tu gitulah imsak ni. Waktu lah bincang imsaknya tu. Pada waktu puasa dah. Dia kata Imam Nawawi dalam Minhajut Talib lah, jikalau balighlah kanak-kanak pada siang hari dengan tiada puasa, atau sembuhlah yang gila atau Islamlah yang kafir yang asli, maka tiada wajib atas mereka itu mengqada dan tiada wajib atas mereka itu imsak tak wajib belaka mengikut Imam Nawawi dan dalam Minhajut Talib. Kalau orang Islam dah orang gila sembuh sembuh daripada gila, Islam daripada kafir yang asli, kanak-kanak berbalik jadi orang ni tak wajib puasa. Kira hari tu dia tak cukup kewajipan dia dah.
Dan demikian lagi wajib imsak barang siapa berbuka. Ni wajib. Wajib imsak barang siapa yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Dia buka dah puasa dah, tak ada uzur dah. Tapi tetap wajib juga yang hormati bulan Ramadan. Jadi dia tak boleh buat perkara batalkan puasa lagi lah. Dan yang lupa akan berniat pada malamnya, tetapi tiada wajib imsak. Dia kena imsak juga kalau tak niat, tak ingat niat malam. Tetapi tiada wajib imsak pada musafir yang jadi mukim atau yang sakit jadi sembuh. Kemudian daripada berbuka puasa dia. Dia sembuh lepas maghrib. Ini memang tak wajib pun dah. Dan jadi kira lepas ni nak sapa dah. Dia sapa lepas goreng. Dia tak wajib imsak lah, memang boleh makan dah. Dan yang haid dan nifas pada ketika jadi suci keduanya dan yang berbuka puasa kerana sangat dahaga dan sangat lapar yang takut keduanya akan mudarat yang harus dengan dia tayamum, seperti permisalannya macam orang ambil sembahyang dengan tayamum lah, kan tayamum dengan daripada ambil sembahyang kan tak ada air ke apa dah. Tapi sunat pada sekalian mereka itu menyembunyikan makan kerana takut akan tahmah. Jadi tetap sunat dia tutup dah. Dia makan seorang, jangan makan depan orang ramai lah. Takut jadi fitnah. Jadi orang kata gap-gap lah. Dan demikian lagi tiada wajib imsak jikalau musafir itu jadi mukim. Nah, musafir tiba sapa kapur sungguh. Tak wajib imsak. Dan yang sakit itu jadi sembuh dahulu daripada makan. Atau tiada dikerjakannya pekerjaan yang membatalkan puasa. Lagi tiada berniat keduanya pada malam harinya. Dan wajib imsak ia pada yang meninggalkan niat pada malam harinya. Tak ingat niat ke apa, tinggal niat. Tak jadi dah puasa itu, tapi kena imsak juga. Dan yang makan pada hari syak kemudian maka sabit dah bahawa hari itu daripada Ramadan. Jadi dia sebenarnya ingatkan 30 Syawal, tiba-tiba hari itu orang geger sebenarnya betul dah hari ini 1 Ramadan. Maka dia kena berhenti makan hormat pada bulan Ramadan, tapi dia tak jadi puasa itu dah. Adapun wajib imsak itu takhsis pada bulan Ramadan juga, tiada pada puasa nazar dan qada dah. Cerita-cerita ni puasa nazar lah, puasa qada. Syahadan wajib qada puasa Ramadan bagi yang membukakan dia kerana uzur atau tiada uzur, maka wajib mengqada ia itu pada masa yang dapat mengerjakannya. Tetapi yang berbuka puasa dengan uzur itu dapat ia melambat-lambatkan mengqadanya puasanya. Dan jika tiada dengan uzur, maka wajiblah ia menyegerakan mengqada puasanya. Jadi orang yang buka puasa tanpa uzur, dosa sah sekali, dosa besar. Yang kedua, dia kena qada segera. Kalau lambat qada tak boleh. Tapi kalau puasa tak ada uzur, ada sebab lah, haid ke apa, dia boleh tangguh-tangguh lah. Siapa tak ada pay lah. Dan jika mati ia dahulu daripada mengqada, diberi fidyahnya, dibayar fidyahnya lah. Maka segala wajib mengqada itu, iaitu musafir dan yang sakit dan haid dan nifas dan yang membuka puasa kerana sangat dahaga dan lapar dan yang pitam jikalau ada lamanya sebulan sekalipun. Sebulan tak boleh puasa. Dan yang meninggalkan niat pada malamnya jikalau dengan lupa sekalipun. Dan yang murtad tetapi tiada wajib qada atas kanak-kanak dan yang gila dan kafir yang asli dia. Gitulah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.